Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Ustazah harap semuanya sihat-sihat kat rumah tu. Okey, hari ni kita akan belajar subjek fiqah tahun 2. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk najis. Tajuk apa? Tajuk najis. Okey, hari ni kita akan belajar 3 subtopik. 3 subtopik. Iaitu yang pertama kita akan belajar pengertian najis. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan najis. Apa itu najis? Dan yang kedua kita akan belajar contoh najis. Kita akan tengok apa contoh-contoh najis yang ada. Okey, dan yang ketiga kita akan belajar bahagian najis. Apa bahagian najis dalam fiqah? Okey, kita tengok yang pertama iaitu pengertian najis. Kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan najis. Najis tu adalah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah. Apa-apa benda kotor yang menyebabkan ibadah kita seperti solat dan tawaf tak sah. Tak sah tu apa? Ustazah selalu sebut dalam kelas, tak sah tu apa dia? Tak sah tu adalah ibadah kita Allah tak terima. Bila ibadah kita Allah tak terima, maksudnya kita kena ulang semula ibadah kita. Kenapa Allah tak terima? Sebab ni. Sebab ada najis. Sebab ada benda kotor yang menyebabkan tak sah ibadah. Contohnya kita solat. Jadi solat, bila kita solat, kalau pakaian kita ataupun tempat solat kita ataupun badan kita ada najis, itu akan menyebabkan tidak sah ibadah. Okey, nanti kita akan tengok apa contoh najis. Nanti awak semua akan faham, akan jadi lebih faham. Okey, kita tengok yang kedua iaitu contoh najis. Ustazah akan bagi 9 contoh najis. 9 je untuk hari ni. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tengok yang pertama, darah. Darah ni apa-apa yang cecair merah tu. Cecair merah yang keluar daripada badan awak. Kalau awak luka ke, kalau awak jatuh ke, awak akan nampak ada keluar darah daripada kulit awak, daripada badan awak. Okey, yang kedua nanah. Nanah. Yang ketiga muntah. Dan yang keempat arak. Arak ni adalah minuman yang Allah haramkan, yang Allah larang untuk orang Islam minum. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, bangkai haiwan. Bangkai haiwan ni apa? Bangkai haiwan ni adalah haiwan yang telah mati. Haiwan yang telah mati kita panggil bangkai haiwan. Kita tak panggil mayat, kita tak panggil jenazah, kita panggil bangkai haiwan. Kalau jenazah atau mayat tu adalah untuk manusia yang telah mati. Okey, yang seterusnya, yang keenam, anjing. Anjing itu adalah najis. Okey, yang ketujuh, air kencing. Air kencing ni najis. Kena ingat, air kencing ni najis. Yang ke-8, babi. Binatang babi adalah najis. Dan yang ke-9 adalah tahi. Tahi ni adalah najis. Okey, ini adalah najis yang saya sebut tadi. Ni 5 najis tu. Allah minta maaf, kipas kuat. Okey, ni yang ni. Okey, awak boleh tengok balik. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh najis. Sekarang Ustazah akan tunjuk gambar-gambar. Okey, gambar. Ni contohnya arak. Okey, ni anjing. Awak pun kena anjing. Ini darah. Nakutkan darah. Yang ni bangkai. Nampak? Ni adalah kucing yang mati. Kita panggil bangkai. Tak kisah haiwan mana yang mati pun. Kucing mati ke, gajah mati ke, apa lagi.
Anjing mati ke semua kita panggil bangkai. Okey. Ni adalah air kencing bayi. Nampak? Yang ni burung mati, panggil bangkai. Yang ni adalah anjing. Okey. Okey, itu adalah contoh-contoh najis. Okey. Awak kena tahu, awak kena untuk subjek najis ni, untuk tajuk najis ni, awak kena faham dulu. Apa itu najis? Apa yang dimaksudkan dengan najis? Dan yang kedua, awak kena tahu apa contoh najis. Lepas awak faham dua-dua tu, insya-Allah awak akan lebih faham subtopik yang lain. Okey. Kita tengok yang seterusnya, iaitu bahagian najis. Bahagian najis. Okey. Apa bahagian najis yang ada? Yang pertama, nampak ni bahagian najis. Bahagian najis ada 3. Awak kena ingat, bahagian najis ada 3. Allah, angin. Bahagian najis ada 3. Sikit je bahagian najis. Kita tengok bahagian najis yang pertama. Okey. Ikut Ustazah sebut. Ustazah nak awak ikut Ustazah sebut. Macam biasa, macam kat sekolah tu. Macam kat SPT tu. Okey. Najis mukhaffafah. Najis, bahagian najis yang pertama yang akan kita belajar adalah najis mukhaffafah. Cuba sebut sama-sama. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Sebut banyak kali. Kenapa Ustazah suruh awak sebut banyak kali? Supaya awak biasa untuk sebut. Supaya lidah awak tu biasa untuk sebut. Sebab sebutan dia agak berbelit. Okey, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Sebut banyak kali. Ustazah nak awak dekat rumah tu sebut banyak kali ya. Okey. Najis mukhaffafah ni adalah najis ringan. Kita maksudkan dia sebagai najis ringan. Ingat, najis mukhaffafah ni adalah najis ringan. Okey. Yang kedua. Kita tengok yang kedua. Okey. Yang kedua. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Apa dia? Murid-murid, najis mutawassitah. Ustazah minta awak dekat rumah tu bila tengok video Ustazah ni sebut banyak kali. Supaya awak lebih lancar sebutan tu. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Okey. Najis mutawassitah adalah najis, bahagian najis yang kedua, iaitu najis pertengahan, ataupun kita panggil sebagai najis sederhana. Okey. Itu bahagian najis yang kedua. Okey. Sekarang ni kita nak tengok bahagian najis yang ketiga, iaitu najis mughalladhah. Apa dia? Najis mughalladhah. Jelaskan. Sudah ada warna kan dah. Najis mughalladhah. Sebut banyak kali ya. Okey, najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Iaitu najis yang ketiga ni adalah najis yang berat. Najis yang berat. Awak kena ingat, najis yang ketiga ni adalah najis yang berat. Okey. Ustazah nak tunjuk semula najis tadi. Sebelum tu kita sebut balik 3 bahagian najis. Apa 3 bahagian najis? Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Dan yang ketiga, najis mughalladhah. Apa dia? Najis mughalladhah. Okey. Boleh? Okey.
Jangan lupa sebut banyak kali. Supaya lancar sebutan awak. Okey. Kita nak pergi balik pada bahagian najis yang pertama. Najis mukhaffafah. Okey. Najis mukhaffafah ni adalah najis yang ringan. Najis yang ringan ni maksudnya najis dia sikit. Najis dia sikit. Apa contoh najis ringan? Apa contoh dia? Contohnya adalah ni. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey, ini adalah contoh contoh najis mukhaffafah. Ini yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki tau. Lelaki, bukan perempuan. Kalau air kencing bayi perempuan itu tak termasuk najis mukhaffafah. Itu termasuk dalam najis mutawassithah. Okey. Najis mukhaffafah iaitu air kencing bayi lelaki, kanak-kanak lelaki yang umur kurang 2 tahun. Umur dia kurang 2 tahun. Ni dia. Umur dia kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Kalau dia tu bayi lelaki, kanak-kanak lelaki umur kurang 2 tahun, tapi dia minum susu tin. Susu tin. Itu tak dikira najis mukhaffafah. Itu dikira najis mutawassithah. Ataupun dia kanak-kanak lelaki tapi umur dia 3 tahun. Tak boleh. Dia kena air kencing kanak-kanak lelaki yang umur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Itu adalah najis mukhaffafah. Najis dia sikit. Okey. Okey, yang kedua kita tengok tadi. Yang tadi najis mukhaffafah. Sekarang kita tengok najis mutawassithah. Sebut betul-betul. Najis mutawassithah. Okey. Iaitu najis pertengahan. Najis pertengahan ni kita boleh maksudkan sebagai najis yang najis dia banyak sikit. Tadi najis dia sikit. Yang kedua ni najis dia banyak sikit. Apa contoh najis mutawassithah? Contohnya darah. Darah ataupun tahi. Ataupun contohnya air kencing. Air kencing. Air kencing selain daripada yang tadi tu, yang air yang najis mukhaffafah. Kalau air kencing kanak-kanak perempuan yang umur kurang 2 tahun, itu termasuk dalam najis mutawassithah. Okey. Yang seterusnya contoh najis mutawassithah, bangkai. Yang haiwan mati tu. Haiwan mati tu itu termasuk dalam najis mutawassithah. Okey. Okey, itu adalah najis mutawassithah. Okey. Seterusnya, yang terakhir kita nak tengok najis mughalladhah. Najis mughalladhah ni apa? Najis yang berat. Najis yang apa? Yang berat. Najis yang berat ni macam mana? Najis dia banyak sangat. Najis dia teruk sangat. Najis yang teruk, yang banyak. Apa contoh najis mughalladhah? Ustazah yakin dan percaya awak mesti tahu benda ni. Iaitu najis, iaitu apa dia? Najis mughalladhah, anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi. Okey. Jadi dua najis ni, dua haiwan ni adalah najis mughalladhah. Najis yang teruk sangat. Antara sebab kenapa Allah haramkan, Allah kategorikan, kenapa dua binatang ni dikategorikan sebagai najis berat, najis mughalladhah. Contoh kita tengok haiwan babi ni.
Haiwan babi ni Allah haramkan, Allah larang umat Islam makan. Sebab pada babi ni banyak keburukan. Babi ni tahu tak, dia makan najis dia sendiri. Dia makan najis dia sendiri. Allah haramkan dua-dua binatang ni untuk kita sentuh. Allah haramkan dua-dua binatang ni untuk kita sentuh, untuk kita makan. Jadi dua-dua binatang ni termasuk dalam kategori najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah. Najis berat. Okey, selalunya kalau ustazah mengajar kat Siti ke kat mana, bila ustazah mengajar tentang najis ni, mesti untuk najis mughallazah, untuk anjing dan babi, selalunya murid-murid akan takut nak sebut perkataan babi. Sebab apa? Ustazah tahu sebab ibu dan ayah awak selalu bagi tahu jangan sebut perkataan babi. Ustazah tahu. Sebab ustazah pun diajar macam tu. Okey, tapi ustazah nak bagi tahu awak. Okey, dalam kita belajar ni, kita dibenarkan untuk sebut perkataan babi ni. Itu untuk belajar. Sebut untuk belajar, bukan sebut untuk untuk kata kat orang. Kalau kata kat orang tu baru tak boleh, baru berdosa. Tapi kalau bila awak belajar, awak kena sebut, awak boleh sebut perkataan babi tu. Sebut untuk belajar. Ingat saya kata apa? Sebut untuk belajar. Bukan untuk kita cakap dekat orang, bukan untuk kita main-main. Yang tu baru tak dibenarkan, baru berdosa. Sebab awak kena tahu, dua binatang ni adalah binatang yang Allah haramkan. Macam saya cakap tadi, yang Allah haramkan untuk kita pegang. Untuk kita pegang dan juga untuk kita makan. Okey. Jadi itu je untuk hari ni. Saya harap semuanya faham apa yang saya ajar, iaitu 3 perkara yang saya ajar daripada tadi. Saya harap semua boleh faham. Okey. Iaitu apa maksud najis, saya ajar tadi, contoh-contoh najis dan juga 3 bahagian najis. Okey. Saya harap awak faham. Dan pesanan Ustazah untuk semua yang ada kat rumah tu, untuk murid-murid Ustazah, jaga diri awak, duduk dalam rumah, jangan keluar. Yang kedua, jaga solat, jangan tinggal solat. Ingat jangan tinggal solat, sebab solat tu wajib. Okey. Dan yang ketiga, tolong mak ayah kat rumah. Tolong mak ayah buat kerja rumah. Okey, itu je untuk hari ni. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.